Sebelum sampai poso, benda yang patut kita buat, macam kita pergi servis kereta, kadang-kadang sebelum nak masuk minyak hitam yang baru, kita kena flush dulu minyak hitam lama yang busuk-busuk, yang tak elok ni, yang kotor ni kan. Cuci betul-betul, barulah masuk tu enjin tu lancar. Macam tu juga kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa, hulu balang penggerak aktiviti masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam mengikuti kuliah menjelang menjelang namanya kan, kuliah menjelang nak menyampaikan kita ke Ramadan, mudah-mudahan sampai. Dan sebenarnya saya dapat ceramah malam ni bukan apa. Kemarin masa saya duduk sini payah bona nak tengok siap masjid ni. Saya dah keluar siap pula dah kan. Jadi adalah rasa-rasa nak pindah sini balik bah. Yang tu kan, kat mana, bahagian mana rahsia tu kan. Nazri dia dah tahu dah saya duduk, saya minta rumah mana kan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur. Jadi tajuk malam ni adalah tentang Ramadan katanya. Jadi diam tak diam ya, diam tak diam. Kita tengok ayat yang paling mahal orang kita ni. Ayat yang paling mahal tiba-tiba. Ayat yang tu kan tiba-tiba tu paling mahal lah tu. Tiba-tiba nak puasa balik dia. Tiba-tiba dah habis 2020 tu. Tiba-tiba dah 2021, tiba-tiba dah nak raya. Macam baru lagi puasa itu, dah puasa balik kan. Tapi syukurlah, alhamdulillah tahun ni mungkin kita boleh tarik nafas logo sikitlah. Kan, logo sikit. Sebab tahun lepas waktu tuntang betul kan jadi imam ke rumah masing-masing. Kan? Jadi tahun ni ada harapan nak kita datang ke masjid balik. Cuma hari ni nak diingatkan, semalam 900 lebih, hari ni dah jadi 1400 lebih balik. Tapi adalah orang tu cakap tu angka je kan. Tu jangan diikut orang pening-pening ni tuan-tuan. Tapi kita setakat ni berjaga-jaga kan. Berjaga-jaga. Mudah-mudahan kita dapat terus. Yang paling bukannya cerita yang penting dapat sembahyang dalam masjid ni saja, tetapi yang paling penting sekali kita kena doa. Wa ballighna Ramadan, kata imam tadi kan. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Sebab berapa ramai orang mati malam Ramadan, malam nak menyambut Ramadan, esok Ramadan, malam ni meninggal. Nak cakap apa kan? Nabi pesan, barang siapa yang hidup pagi jangan cita-cita nak hidup sampai petang. Siapa yang hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Siapa yang hidup malam jangan kita fikir-fikir panjang cita-cita sampai esok. Tu nama panjang angan-angan. Kan? Doalah banyak-banyak. Kalau kita tengok peristiwa Isra dan Mi'raj kan, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ingat tak waktu Nabi bukan nak yalah, tak pernah datang kan, sekali cover sekali lah Isra Mi'raj kan. Ambil sikit lah kan. Peristiwa Isra Mi'raj sebelum Nabi diperjalankan kan. Itu kan ceramah Isra Mi'raj dah buat sendiri kan. Sebelum Nabi diperjalankan, dibolah dada, dicuci hati. Sebab apa tu? Sebelum memulakan perjalanan nak bertemu dengan Allah, cuci hati. Macam tu juga Ramadan. Sebelum sampai poso, benda yang patut kita buat, macam kita pergi servis kereta, kadang-kadang sebelum nak masuk minyak hitam yang baru, kita kena flush dulu minyak hitam lama yang busuk-busuk, yang tak elok ni, yang kotor ni kan. Cuci betul-betul, barulah masuk tu enjin tu lancar. Macam tu juga kita. Ngaji bukan kata malam pertama Ramadan tadarus temu ustaz ngaji, sekarang dah start ngaji. Tak percaya cuba tengok. Malam pertama meraban merayau baca. Kan? Sangkut-sangkut baca malam pertama. Tapi masuk malam kelima dah mula laju ya. Apa sebab?
Malam ke-10 lagi laju. Makna dia dah tahu dah. Oh, apa kalau kita baca hari-hari lancarlah. Dia tahu. Tapi habisnya puasa tetap tak ngaji. Macam tu. Tu jadi cerita tu. Kan? Jadi mana kata yang penting sekali adalah pada bulan Rejab, Syaban kita dah mula mencuci hati kita. Mencuci hati kita. Macam orang pergi umrah kan. Ada nazam sok dan pergi Mekah sok. Dia nak buang semua benda tak elok kat sana tu. Ni ingat tong sampah kau. Kan? Patut ni nak buang benda tak elok sebelum pergi. Bukannya dah pergi baru buang. Kan? Daripada sini sangka baik dengan Allah. Tapi Ustaz saya bukan apa dah. Tak ampun tak tidak dosa saya ni memang tak ampun kalau cakap macam tu. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Sangka baik dengan Allah. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Maksud Maha ni tak ada bandingnya dah. Benda yang kita rasa tak boleh ampun, boleh ampun. Kan? Yakin dengan Allah. Pernah satu ketika kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada seorang lelaki dia jumpa dengan Nabi ni minta ampun. Dia kata, kau agak-agak Allah akan ampun tak dosa aku ni? Sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Mengampun. Bosan mana dosa aku ni ya Rasulullah? Apa dosa kau buat? Kau ceritalah. Apa dia buat? Dia gali kubur perempuan yang lawa tu. Dia tahu ada satu perempuan, mayat perempuan ni lawa. Dia gali kubur tu, dia telanjangkan mayat perempuan ni dan dia bersama dengan perempuan tu. Tagak mayat tu. Mayat tu tagak mengadu, celakalah kau wahai manusia, kau telah memalukan aku di hadapan Allah, kata. Jadi dia terperanjat dia, menangis dia. Tu sebab dia rasa berdosa benar. Kan? Jadi dia jumpa Nabi, dia rasa dosa dia takkan diampunkan. Nabi masa dengar cerita tu Nabi terkejut, tak pernah terbayang orang akan buat dosa macam tu. Teruk betul dosa tu. Tak pernah terbayang lah kan. Jadi lepas tu Nabi kata, "Pergilah kau balik," Nabi kata. Tak lama lepas itu datang malaikat Jibril jumpa dengan Nabi, dia kata, "Apa pandanganmu kepada Allah?" kata. Kan? Apakah Allah itu Maha Mengampun? Ya, kata. Jadi kenapa pula kau halau orang tu sedangkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Mengampun. Lalu dikhabarkanlah berita gembira tu pada orang tu. Orang tu memang bertaubat dah. Nampak tak? Ya? Jadi macam itulah, ya. Mengapa kita puasa? Soalan ni kan, soalan basic sebelum sampai bulan Ramadan ni. Kenapa kita puasa? Sebab nampak anak bulan. Apa sebab puasa? Dah semua orang puasa lah. Apa sebab puasa? Dah nama pun satu Ramadan kan. Kenapa kita puasa? Kita berpuasa kerana Allah suruh. Habis cerita. Tak payah hanya cerita. Kita ni hamba Allah. Kan? Kita hamba Allah, maka kita buat apa yang Allah perintahkan. Jadi Allah perintahkan puasa-puasalah. Dan bila kita disuruh puasa, dia datang package. Package apa? Nama dia package sabar namanya. Sabar. Dia ada tiga. Sabar ni ada tiga. Sabar untuk taat perintah Allah. Sabar untuk tinggalkan larangan Allah. Dan sabar atas setiap ujian dan dugaan daripada Allah. Sabar untuk taat. Orang naik motor, Allahu Akbar, nak singgah ke nak balik? Nampak? Kalau sabar dia sebelum sampai rumah, tak apalah, singgah dalam masjid tu kamu balik. Kan? Boreh kita beli. Kan? Hari ni dia buat t-shirt gambar boreh tu. Boreh kita beli petoruk warna orang lelaki. Kan, baik kau pakai batu guni boreh tu kan. Tak payah tunjuk, tahu boreh kita beli. Paling teruk ni, boreh pun saya beli Ustaz. Bini cakap, parah, out kan, out lelaki tu. Kan? Jadi singgah dia tak kisah, lantaklah bini dia nak bising-bising, sabar dia. Lepas tu balik dia, ambil balik. Abang singgah semayang tadi. Oh ya kau, yalah, senyap rumah kita. Sebab apa? Perintah Allah itu ni. Kalau orang tu tak sabar, dia tak semayang. Lagi teruk, bukan kata dia semayang lambat, tak semayang.
Puasa, kalau orang tu tak sabar, breakfast. Betul tak kan? Makan tengah hari bagai dia kan. Ada satu kawasan dekat dalam dun Senawang ni lah, saya tak nak sebut mana lah ya. Bokor tuntang betul tengah hari masak tu. Masyarakat kat situ tadonga lah longkang masak beria betul lah tengah hari tak puasa. Dokek dengan masjid lah kawasan perumahan tu, saya tak nak sebut mana. Tapi tuan-tuan boleh agak lah. Bukan Taman Manas Senawang lah, confirm bukan. Azan maghrib, Allahu Akbar, dia boleh relax kat luar tu sokok. Tak ada dia berbuka dah. Sah lah. Dah lah tak puasa, nunjuk tak puasa. Faham tak? Macam tu juga dengan zakat. Macam tu juga dengan umrah. Kalau tak sabar, macam mana? Jadi kena sabar juga. Oi, pergi umrah, pergi haji lagi nak kena sabar kan? Ni mudah-mudahan ni kita masih lagi menunggu ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masih menunggu, insya-Allah tak lama lagi akan dapat keputusan untuk membenarkan jemaah untuk kembali mengerjakan umrah, insya-Allah. Doalah sesama ya. Kat Malaysia ni kes kita ni tak menentu ni yang payah ni sebenarnya kan. Ada sahabat di Melbourne baru-baru ni tiba-tiba lockdown, dia kata gempa, tiba-tiba ada 13 kes baru tu. 13 kes baru, lockdown 5 hari. Bukan 3,000, 13. Ya? Tu saya jawab dekat dia tu. Kat Malaysia 5-6 ribu relax kan macam ni. Siapkan tanah pangkah tu dia kelengset dan tak ada orang peduli tu. Kan? Tu orang Malaysia tu. Malaysia boleh nama. Tu tak ada hal kan. Takut kan, bukan apa kita takut benda ni berpanjangan, bukan takut kat penyakit, takut benda ni berpanjangan. Jadi apa nak jadi pada institusi kita kan, institusi apa kerja-kerja dakwah kan, tu jadi kena sabar, kena sabar dalam melaksanakan puasa. Jadi apa macam mana kita cakap tu perintah Allah? Allah perintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang mana semua orang dah tahu ayat tu, dah hafal dah dalam kepala. Kira dalam rumah kalau nak ceramah kat keluarga tu selamba len lah kan. Kan? Apa ayat dah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan? Wahai orang-orang yang beriman kan, dia bukan cakap wahai orang Islam dah. Makna Islam belum tentu beriman. Macam ada seorang Arab Badui bila dia jumpa dengan Nabi kan, dia kata sungguhnya aku seorang mukmin. Aku mukmin. Nabi kata alangkah baiknya kalau kamu mengatakan bahawa kamu seorang muslim. Kerana muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan. Mesti dengan perbuatan sekali. Menampakkan yang dia tu beriman. Kan? Kita nampak semua sama kan? Sama, tapi ada yang poning-poning dalam IC Islam. Kan? Tapi panggil macam bukan Islam. Kan? Ya, panggil rambut perang. Kan? Nampak macam perempuan tapi ada senapang. Macam mana? Contoh kan? Macam mana tu? Tak ke poning gitu kan? Payah kan? Payah. Sampai hari ni kawan tu mengondap tak ada siapa jumpa tu. Kan? Anda kan? Tak ada kojo tu kan? Kita banyak kojo nak mencari dia pula kan? Itulah tu. Jadi wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna Allah bagi kat semua ni. Ambillah puasa ni, ambil. Tapi nak tentu takwa tak takwa belum tentu semua dapat. Kan? Contoh dengar-dengar ada jawatan kosong buka, terbuka kepada orang Malaysia warga negara Malaysia, semua boleh minta. Pergilah minta. Yang berumur dia kata, adalah umur 40 tahun ke bawah, boleh minta. Yang minta dekat 1,000 orang. Mudah-mudahan dapat aja kan ayat ni, la'allakum kan. Mudah-mudahan kamu dapat kerja tu. Tapi pergi-pergi tak dapat, makna tak semesti dapat.
Nampak kan? Jadi macam tu juga dengan takwa. Belum tentu lagi dapat takwa tu. Jadi kita kena ikhtiar. Kenapa? Apa hikmah di sebalik Pertama, menghayati kehidupan orang yang lebih susah. Dan juga menginsafi orang yang mungkin kurang bernasib baik daripada kita. Macam orang Rohingya beberapa tahun dulu telefon Mufti Arab Saudi, dia tanya, sah tak puasa saya dengan tahap saya tidak bersahur dan tidak berbuka? Bayangkan, kita ni melampuh makanan kan, dengan usup tom yum kan, dengan apa lagi, berdegat kau dah makan, sampai pukul 3 pagi tak habis makan lagi kan. Tu kita. Tapi orang tu makanan pun tak ada. Macam saya sekarang, saya, Datuk Kazim, Datuk Bad, Datuk Badri Shah, Datuk Nafizah Musa, Ustaz Ilyas, sekarang kita buat kempen korban di Afrika kan. Okey Sanun, kotak makanan tu orang Afrika tu. Kotak tu rendam dengan air, makan. Lumpur tu, tanah liat tu, itu dibakar buat biskut. Bayangkan, tanah tu, air lumpur ni. Bayangkanlah, jangan cerita puasa, kita pula tak sedap. Tak sedap lah. Apa benda katakan kuih kolopong melantun deh. Orang sekarang ni pun parah juga meniaga ni kan, baik kurang pahala puasa orang ni. Orang meniaga dia nak meniaga kan, baru rabut bergaduh tiap-tiap tahun bazar Ramadan kan. Allah, siput sodut nampak sedap daripada maghrib sampai orang habis tarawih, tak habis nyodot itu. Dek diet kan, tak pandai dia masak kan. Contohlah. Ya. Begitu juga mendidik diri kita mengawal hawa nafsu. Didik diri kita untuk kawal hawa nafsu kita. Kan? Hanya dengan puasa boleh kawal hawa nafsu, kebiasaan ni. Kan? Dan begitu juga menyucikan jiwa kita dengan menyuburkan sifat bertolak ansur, maaf memaafkan, dan juga menyuburkan sifat toleransi. Kan tak adalah kita ni nak bercakap bulan puasa ni selera nak bergaduh tu patut kurang. Dan garam betul lah, tak apa bondo lah. Yang seorang, yalah, dia puasa tu, biarlah. Macam mana? Hello, dia cakap. Makan bang? Kejap. Bang nak buka orang bang? Ya. Mendatang ni. Kan nak mati pun nampak tu. Kan? Lek ada kan? Rupa-rupa nafsu ni makhluk yang Allah jadikan memang dagil. Waktu Allah Ta'ala cipta nafsu tu, Allah Ta'ala tanya, kau siapa? Aku siapa? Aku. Kau. Macam tu nafsunya jawapan. Allah bakar nafsu ni, perintahkan dibakar nafsu ni 100 tahun. Bawa keluar balik, aku siapa? Kau siapa? Aku. Kau. Allah Ta'ala tampik sejuk 100 tahun. Bawa keluar balik, aku siapa? Kau siapa? Aku. Kau. Dagil gitu. Sudahnya Allah Ta'ala perintahkan agar nafsu ni dilaparkan selama 100 tahun. Jangan bagi dia makan. Tak usah tanya lah dia makan apa. Tapi saya jawab tu dah. Takat tu je yang saya tahu. Lepas 1 tahun bawa keluar balik, Allah Ta'ala tanya, kau siapa? Kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Makna nafsu kalah dengan lapar. Itu sebab kalau orang yang geram nak menikah, kalau tak terdaya, tak mampu, kan, puasa lah. Senang. Kan? Kita kena terima hakikat. Ya? Yang ni lofa bukan milik kita. Contoh lelaki. Kan? Seorang kan? Lepas Mira Filza, lepas tu Aida Jebat, dah ni lofa. Baik macam mana? Kan? Ngangguk lah tu tak ada. Berharap juga tu tuan-tuan. Tak ada kan. Tadi makna kata puasa. Nabi pun bosan. Kalau kamu nak kahwin tapi kamu tak mampu, puasa, Nabi kata. Sebab dengan puasa tu boleh kawal, kan? Kemudian apakah kebaikan berpuasa? Apa kebaikan berpuasa? Pertama, dapat mengurangkan berat badan. Siapa nak diet, puasa.
Mengurangkan berat badan bukan sebab nak cantik supaya nak meringankan badan kita beribadah kepada Allah. Iyo, makin borek makin payah kita nak bangun, terutama waktu pagi. Melokap ke katil kan? Iyo, pagi jangan main kan. Masa tu kalau badan kita borek ringan. Macam saya ni, dia dah tua-tua ni kan, dia dah mula dah rasa tua tu kan. Dia automatik kulimo tu dah terjaga lah. Kulimo kadang kompek songah dah terjaga. Kadang tak peranjat. Berapa dah ni? Tuan-tuan. Kompek songah kulimo. Kan? Kono pula ceramah pagi pukul 9 pagi kat Kuala Lumpur. Memang saya sembahyang subuh kat tol Sungai Bosi tu. So nak saya memang orang ni 9 dia tak rati jam-jam ni. Pitam masa jam tu. Jadi biar kita sampai awal kan. Saya betul bila saya camah kat Kuala Lumpur, dia orang tak peranjat. Dia kata SD, dia orang panggil SD Samsul Debat. Dia tak panggil ustaz. Adalah yang panggil, tapi yang panggil ustaz tu bahaya sikit sebab ustaz Samsul Debat USD mahal. Takut tak boleh bayar kan. Tu bahaya tu. Kan? Tak adalah. Dia kata ustaz duduk mana? Dia kata SD duduk mana? Saya duduk Somban, tak peranjat lah. Kebanyakan penceramah tu dia orang duk Bangi, duk KL, Shah Alam, Samsul Debat dia duk Somban kan. Tak ada hal. Wa mahyaya wa mamati fi Somban kan. Yang mana nak dokek dengan mak kan, nak dokek dengan mak. Jadi kurangkan borek badan saya hari tu waktu program My House melambung naik makan tidur. Masa program My House kat TV Hijrah tu kan, yang repair rumah orang susah tu. Lo tak boleh jadi. Masuk episod Rompin dengan Terengganu yang last shooting tu, saya dah mula stop dah. Saya stop benda manis, saya stop nasi. Alhamdulillah 2 minggu turun. Kembalinya ke bumi Darul Khusus. Parah. Tak dapat dah. Jumpa balik lauk kita kan. Jahanam diet dah ada. Assalamualaikum. Borek saya sekarang dah 100 lebih dah. 102 kilo. 102 kilo. Kan? Jadi konolah start diet. Kan? Tapi ada makan tak ni? Ada tak? Ada. Habislah. Macam mana? Kan? Baru nak diet. Tapi kita kena menghormati kan tuan rumah dah siapkan makan. Kan? Kemudian selain mengurangkan berat badan, mengawal penyakit. Sebab banyak penyakit berpunca daripada makan. Terlebih makan akan bawa penyakit. Malahan para hukama pernah menyebut keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Saya ulang balik. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak kepada kurangnya dosa, dan keselamatan agama terletak kepada banyaknya selawat ke atas Nabi. Makna dah sebut awal-awal, makan sebut dulu. Kan? Jago-jago buka mata, sarapan kat mana? Kan? Apa nak makan? 365 hari. Cuba tengok macam mana. Alhamdulillah kita diberikan peluang la'allakum kan, dalam tempoh sebulan untuk merehatkan organ penghadaman kita. Tapi berapa ramai orang siang puasa alhamdulillah, tapi dia punya garam waktu asar, kau siap kau betul. Dia garam dengan ayam tu, ayam gepuk pak gembus. Kan? Kau siap kau ayam, kau siap kau betul kan? Kau siap kau betul kan? Oh, balas dendam buka puasa, bayangkan. Kan? Tapi alhamdulillah lah, arwah abah saya dulu memang dia ajar anak kan, siapa nak ikut-ikut ni. Lepas maghrib azan Allahu akbar, dia baca Allah malaka sumna bika amanna wal zikra aftarna bi rahmatika arhamin. Makan buah tamar, dia minum air teh panas tu atau minum air suam, tu solat dulu. Lepas selesai solat baru makan. Macam tu. Tapi itu maksudnya jangan kamu, kan Nabi pesan, jangan kamu mendahulukan solat daripada makan pada waktu berbuka.
Maknanya jangan dahulukan solat pada makan. Mana tak adalah makan berio-rio baru solat. Kan? Tapi kalau makan sikit macam tu, makan buah tamar, minum air masak, menyebabkan tak khusyuk solat, baik makan. Faham? Kan? Dia makan buah tamar, konon steady lah ni minum air masak. Allah Akbar. Todonga serut kat dapur. Sup menyodot siput sodot. Sup makin laju dia kata tak tidak untuk dia nikah nikah. Ada kan? Langsung sampai maghrib 1 rakaat yang gila tu kan. Tak apalah kalau takut habis awal-awal lagi. Yang simpankan sikit siput sodot abang tu, abang sembahyang dulu. Banyak ni lah bang. Kan? Jadilah. Kan? Bondo boleh settle kan? Kurangkan tekanan darah tinggi. Puasa pun dibuktikan berjaya kurangkan tekanan darah tinggi, memberi rehat pada sistem penghadaman sudah cerita tadi, dan mengurangkan tekanan stres. Ya. Mengapa langsung tak boleh makan? Sebab hanya dengan kita tak makan boleh menundukkan hawa nafsu. Kita puasa kita steady lah. Ada setengah fahaman saya sebut fahaman dia cenekir puasa Dia puasa tapi puasa tak boleh makan, minum air boleh. Waduh kan. Macam tu lah. Kita ni steady lah kan. Nak pula bayangkanlah kalau kita duduk kat negara yang 21 jam siang. Macam tak tahulah sampai tidak buka bazar Ramadan tu. Kan boleh buka lah tapi kau jam tengah malam tu kan. Ada lah negara kat Argentina ni, belah-belah Amerika Selatan tu 8 ke 9 jam je siang. Tu dia. Tak ada lah kita kerja tu kan. Tak ada. Jom lawatan sambil belajar pada bulan Ramadan ke negara-negara Amerika Selatan. Tak ada. Negara kita sedang elok. Ngam-ngam lebih kurang. Siang dengan malam tu lebih kurang. Dia tak beza mana. Kan? Lebihkan 12 jam siang lebih kurang kan. Jadi nafsu tu bahaya. Kadang-kadang orang lelaki ingat. Orang lelaki paling bahaya dia punya cabaran lepih asar. Lepih asar tu dah mula dah. Nak buku apa malam. Orang lelaki tu nak balik kerja ingat nak singgah lah cari roti john parui tu. Panjang lah batu tu. Yang seorang tu lah, mana cik mutabak sodam tu kan. Dah mula dah kepala dah kan. Orang lelaki macam tu lah. Orang perempuan saya tak tahu sebab dia orang lepas sahur dah fikir dah. Tu yang tak boleh tolong lagi dah tu. Jadi orang lelaki je saya boleh tahu ni. Orang perempuan lepas sahur dah fikir malam karab. Dah ada dah. Kan? Tu sebab kalau pergi satu tompek tu yang tu nak beli singgah pap jalan balik dah. Kan? Tengok Nabi macam mana. Nabi lepas asar lagi kuat dia mengaji. Lagi kuat dia beribadah. Nabi kan? Itulah pihasa dah mula dah tentu harah dah mana bazar Ramadan nak pergi ni ya. Saya dah lama dah tak pergi bazar Ramadan tuan. Sebelum berapa dah macam slow dah. Payah kan. Kang pergi kang mana satu nak beli pun tak, kadang pusing sampai 3-4 kali tak tahu nak beli apa. Tu belum cerita lagi yang datang tu pula semua mencabar. Yang tak bertudung yang mencenia rambut basah-basahnya rambutku kan. Basah rambut dia boleh pergi mandi, dia seorang yang pening kan. Lepas tu kan pakai seksi-seksi pula. Mula-mula tengok dada ayam depan tu, tuan-tuan fikirlah sendiri. Mula tengok pohon ayam depan tu dah pohon orang. Kacau. Tak kira lah kan. Masa tu nampak saja salah tu kan. Sekali kita pergi ke Lumpur, saya naik komputer pergi komputer Lumpur bulan puasa. Agak bukan kurang kan. Pahala puasa tu bila sampai ke Pekan ke Lumpur tu bukan kurang kan, negatif. Ya. Tak tahu mana nak pandang lah kan? Yang amoy tu, yang ni tu. Kadang yang herannya yang amoy tu lah pakai yang Melayu lah lagi teruk daripada tu. Aduh kan. Tak sah lah tuan. Tu sebab duduk rumah tok-tok dan diam. Ke rumah pun payah. Ayo tengok TV tu kan. Tengok PKP tu lepas kan. Back to back tengok drama Korea.
bersambung-sambung nama Korea tu. Hanya kan saya tekan. Ayo, bawa sambung-sambung. Habis ni sambung lagi, habis ni sambung lagi. Kalau lah episod drama Korea tu zikir, dah ramai jadi wali tentu. Kan maghrib ada lah pula tu. Anak-anak sekarang ni kan. Pukul 7 mula dah. Pukul 7 mula dah. Rahimah tanpa rahim. Kan dah habis dah cerita tu. Pujaan hati kanda tu kan. Ya. Saya tahu tajuk saya tak tengok. 7 hari mencintaiku 2. Tak lama lagi akan keluar 7 hari mencintaiku 3. InsyaAllah. Nantikan kemunculannya. Macam tu lah ayat kan. Oh ya. Ceramah pun tak ada macam tu kan. Nantikan kemunculan Samsul debat tak ada pun kan. Tak payahlah dia orang sini tu yang seorang lah cakap. Dia tu jalan dia reka 2 tu dia tu. Marin. Dah jual dah rumah tu. Dah jual naik dalam masjidnya kan. Ayo. Doa lah. Mudah-mudahan lului kan. Doa-doa. Kan. Begitu juga kenapa kita ni tak boleh makan? Sebab bila orang yang lapar ni lebih baik pada keadaan orang yang kenyang. Kata Imam Al-Ghazali, ada 5 keburukan orang yang perut terlalu kenyang. Apa keburukan Yang pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Orang yang terlalu kenyang. Jenis kenyang sampai tersandar makan. Bak kata bahasa saintifik Negeri Sembilan, menteneng perutnya. Tahu menteneng? Macam tu lah. Yang tak tahu, tolong tanya mereka yang tahu. Menteneng. Hongeh itu bau padat bau tahu. Macam tu dia menteneng ni, walaupun dia duduk kat rumah tersandar, dia nampak kipas rumah itu 5. Macam tu dia dah tengok kipas. Bini yang cakap, bang tarawih bang. Poilu. Mak. Tak payah dah, sudah habis masjid dah. Dek konyang bon. Dia macam ular sawa tau. Nak tunggu. Mana? Ular sawa dah tolan sekolambu. Memang tak bergerak lah. Kotuk lah macam mana pun. Yang kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain kerana dia menganggap perut orang lain kenyang seperti perutnya. Dia akan anggap bila dia dah kenyang, dia akan sangka tak apalah orang lain pun kenyang macam aku juga. Dia takkan kisah pasal orang lain. Yang ketiga, hatinya susah nak diresapi hidayah dan hikmah daripada orang-orang yang soleh. Orang nasihatkan dia payah nak dengar. Itu perangai orang kenyang tu. Kan? Keempat, kata-katanya juga tidak akan pernah menyentuh hati orang lain. Dan yang kelima, dia akan dihinggapi banyak penyakit. Apa beza puasa ni kan? Pertama, puasa khusus. Itu standard budak darjah 5. Budak darjah 5 pun steady puasa sekarang. Dia ada sekolah agama petang, dia puasa, dia semayang, kan? Dia zikir, dia ngaji, budak sekolah. Faham tak? Kita tahun lepas ujian betul kan? Ujian, mau tak ujian, tiba-tiba PKP. Masing-masing mau kelintau. Habis di selongkar rumah tu. Baru dia perasan dalam rumah ada 3 helai yang sejadah. Itu pun dapat free dekat kelab sukan staf pejabat dia tu. Dapat free. Kan? Ya. Sudah pakai, anak ramai pula tu. Sudah terpaksa lah pakai kain batik lopeh bini itu. Lepas tu barulah Abah itu perasan banyak lagi surah dalam Quran tu selain daripada surah Al-Ikhlas. Selama dia jadi imam tu surah ni tutuh ada mula sampai. Anak pun dah tahu mesti Al-Ikhlas punya. Abah tak ada surah lain dia tengoklah. Kau tak nak memang Abah itulah surah ya. Dan begitu juga ramai sekali bapak-bapak kan. Ramai sekali bapak-bapak yang tak dapat tidur malam raya menitih air mata sebab menghayati teks khutbah yang dibaca esok tu. Besok tu berdiri atas sofa dia baca khutbah.
Mimbar tak ada, biar ada tinggi kan. Kan? Dan barulah bapak-bapak ni faham maksud kocik hati. Bila bapak tu baca khutbah, anak itu tidur. Boring betul abah ada macam khutbah tu kan. Selama ni imam macam khutbah, kau tidur kau tak rasa apa kan. Macam tu lah kira kan. Tapi bukan orang sini tau, orang tempat lain. Ya, orang sini okey semua togak contoh pandang imam kan. Okey lah tu. Kan? Tu puasa khusus. Puasa khususul khusus. Orang yang bukan hanya meninggalkan, dia bukan hanya puasa menahan diri pada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa, perkara yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Macam tu sekali dia jaga. Kan? Maknanya dia tak pergi topik-topik yang boleh menyebabkan kurang pahala puasa, dia tak akan pergi. Dan yang ketiganya, puasa tahap para nabi wali ni semua. Apa dah? Itu langsung tak fikir dunia. Kita nombor 3 tu payah sikit lah. Termasuk yang bercakap ni. Payah sikit lah. Memang payah lah. Tak payah lah kan. Susah sikit lah nak dapat tu. Langsung tak fikir dunia. Macam mana? Belum rejap lagi dah tampah baju raya, you know? Kan? Tahun lepas baru sepapan tempat. Nia bolang, senia biru. Tengah ni butang sama, berantai butang. Orang ni pagi raya ke Taman Bandar Senawang sok memang buntang tengok baju raya kita ni. Sekali PKP padan muka kau. So bila nak pakai kan? Tu dah. Itulah, jangan beryoyo pun. Nabi dah pesan pagi raya tu pakailah pakaian yang paling baru kamu ada. Tak semestinya beli baru. Janji nampak elok cantik sudah. Kan? Bajunya kan baru beli malam tadi. Contoh kan. Percaya orang tu. Ni sebab mungkin jarang pakai apa orang tahulah kan. Macam tu. Tak ada apa pening dan tak sah membazir, kan? Begitu juga akan dihinggapi banyak penyakit pada orang yang ni. Okey. Dan kalau boleh jangan fikir pasal dunia ni, fikir apa? Ibadah. Kita nak latih takwa, la'allakum tattaqun. Tapi macam mana latihan takwa tu? Yang pertama kata Sayyidina Ali, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Kita camah sampai berapa ni? 9 Khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Makna bulan puasa ni memang takut betul lah. Tak ada dia buat benda-benda yang orang tak buat dah. Tak. Orang-orang yang benda-benda menyebabkan dosa dia tak buat dah. Tu dah. Boleh minum, tak ada minum dah. Dalam kereta kebetulan ikut jalan tu sampai kat jambatan tu, masuk simpang kanan. Apa tu Taman Seremban apa nama? Yang 3 tingkat tu. Apa tak taman inilah yang kawasan Seremban kan, bercampur kan. Kan dah jadi bandaraya, tak apa sekali lah. Kat situ simpang tu tak jarang mana orang masuk simpang tu. Berhenti situ, Cuamin golap pula. Kebetulan naik jagung malam tadi ada dalam kereta. Minum, jangan was-was, minum. Tak ada siapa nampak. Minum tak? Tak, Allah nampak. Kau main jawab Nampak tak? Buka peti ais, nampak cendol malam tadi ada lagi. Orang rumah tak ada, anak-anak pergi sekolah. Jangan ragu, jangan bimbang. Kunci pintu. Dorang-dorang hirup, jangan tinggal salai pun jangan tinggal. Seruk, licin, basuh, tangkup. Orang perempuan, dia mempunyai mata yang ajaib. Dia buka poti, dia tahu. Bukan ada cendol kata dia. Tahu soalan pertama, bukan ada cendol kata dia bang. Relax, jangan menggelabah. Tahu jawab. Sania tadi abang buka peti ais nak tengok apa benda tak ada. Buka-buka, tertangkup cendol tu. Doreh abang kaut mi itu, doreh abang cuci, abang buang dah semua tu dan abang dah cuci siap untuk kau. Takut bersamut kau. Makasih bang. Tu dah. Tu jawapan dia. Boleh tak? Tak boleh. Rugi puasa kata. Takut Allah Taala nampak ni. Macam tu lah. Bulan puasa hebat ya kan? Melatih kita. Tapi lepas pada puasa habis. Tu nak tahu tu.
Persoalan nak tengok puasa kita ni berjaya atau tidak, nak tengok pada hari pertama raya tu pun dah nampak lah sebenarnya. Kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tarawih, dia dah mula dah cari. JK Masjid dah mula cari dah. Dia punya bacaan-bacaan, selawat-selawat. Sini 20 kan? 8. Sini 83. Berita baik untuk semua yang baru datang sini. Sini 83. Ya. Samsul Debat Surau Pancur 10.3. Ada orang tu pula dan tak main Masjid Taman Bandar Senawang dan Masjid Negeri tu 23. Imam Mokah tu umat ayat lopeh 8 rakaat dia witir sendiri kat belakang. Tu senekeh. Ramai orang macam tu kan. Ramai orang macam tu. Adab nak ikut solat sunat tarawih, ikut pada mula sampai habis. Kita nak ikut imam. Kalau segi adab nak ikut imam, ikutlah. Macam contohlah kita naik kereta, dia nak tumpang kau sampai Seremban, boleh tak? Boleh. Dia pun naik. Nak tumpang sampai Seremban ni, baru sampai Kobena, boleh tak pusing lik tu? Mana boleh? Dia nak pergi Seremban ni kan? Ada kau ikut lah sampai habis kan? Dan begitu juga witir kan? Witir ada witir sendiri kat rumah. Wah, tu ada harapan. Ada harapan tak buat kata kan? Tapi orang sini kalau dia balik tu memang ada harapan, memang buat. Orang sini dia lain ni kan. Ya, baiklah. Kau nak pergi semayang, kau nak semayang tarawih, dan dah jumpa satu pot baik. Mana? Surau tu. Ada satu surau tu. Imam macam ni, dah lah 8. Laju lah tu. Yo, pukul 9 dah selesai. Siap dengan tahlil. La ilallah, apa dah orang tu? Tengok nampak. Seramai-ramai orang datang malam pertama tu. Betul ni, confirm. Yang dia tak tahu, imam tu dah jadi sebutan. Dia dipindahkan datang ke Masjid Taman Bandar Senawang. Tinggallah imam lama ke surau tu. Orang dah ramai dah ni. Allahu Akbar. Dia pandang kau betul ni surau kan? Kan? Iyo, kan ramai tu. Bismillahirrahmanirrahim. Salah surau dah itu tu. Tak tu, relax yo. Lambik tak apa. Lambik pun dia takkan nak sampai pukul 2 oleh tu. Sampai pukul 2 oleh. Paling lambik pun seboleh 59. Dah tahu dah timing tu kan. Yo. Mbak nak. Jangan nak kerja yang laju yo kan. Saya ada sekali tu saya kena ceramah sebelum berbuka, ceramah ke surau Mambau. Habis tu tarik lepas main maghrib, tarik cabut pergi ke ni Bank Rakyat Kuala Lumpur. Lepas tarawih ada satu ceramah. Sampai sana sembahyang isyak, imam ini Imam Mekah betul. Dia punya bacaan dia punya apa, rumah siap nangis-nangis, rumah ni betul. Lepas tu saya duduk dalam bilik tu, tunggu sebelum nak ceramah tu. Datang imam tu tegur, "Assalamualaikum Ustaz." Sudah ni berburak dengan apa dia nak balik ni. Kan, ini Imam Mekah waktu ni semua ni. Sihat Ustaz? Cakap Melayu dah. Rupa Syekh Karim. Syekh Karim yang Masjid Syalam tu kan. Sah betul. Memang sedap betul bacaan ni. Ni Syekh Karim tu kan. Iyalah. Kan? Ya kadang tengok dia baca tak terasa tau. Dia baca panjang tak terasa. Relax. Dia sembahyang tarawih ni sembahyang rehat-rehat. Bulan puasa ya jumpa. Macam mana seronok pun kita tarawih tak dapat cakap dengan JK masjid dah. Dia tak beritahu kami ada satu permohonan sebab seronok pun tarawih ni boleh tak lanjutkan sampai Syawal. Tapi dah. Takat tu lah. Kan? Tadarus. Betul ya. Jangan risau, tadarus mesti muka yang sama. Kalau nampak yang muka lain sikit baru pindah. Kan? Yang best tu
Tompek more tu bertambah. Kan? Di sini more kat belah mana? Jamuan lepas tarawih tu. Kat mana? Tepi ni. Dia siap tinyau dalam. Tak ramai lah orang malam ni. Mana poi orang? Makna yang bercakap tu bukan orang. Kan? Patut dia tengok tak ramai, poi lah join. Dapat satu muka ni lah. Kan? Bantu-bantu sikit. Kan? Boleh. Kan? Ya? Jadi makna kata tarawih, buka puasa. Lepas tu seolah-olah sunnah Nabi tu bulan puasa je jumpa. Buah tamak. Kau main marah lah nak. Kurma dulu. Kau faham tak? Mak dia punya marah kat anak. Sunnah Nabi ni. Mak abah marah budak tu baru nak pegang tafufah. Marah. Kurma dulu. Kau faham tak? Mak abah habis bulan puasa, buah tamak, kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub hilang. Nampak tak? Buah tamak ni tengah beryoyo ni. Samsul debatnya kurma Ajwa Alia SD. InsyaAllah minggu depan baru keluar. Dia rekit-rekit nak puasa. InsyaAllah murah. Ni kan promote dah lebih kurang. Yang ketiga, latihan takwa. Tapi nanti dulu. Yang tadarus tadi. Tadarus ingat mestilah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Macam tahun lepas terpaksa tak boleh nak duduk sekali kan. Sudah Alhamdulillah. Dia buat online. Dia buat online dengan kawan dia. Alhamdulillah lah hari ni baca tak ada salah dah. Sampai ujung betul. Rupa tak ada lain kawan tu. Kawan tu dah koreh dah contoh. Tak ada lain. Itu halangan. Patutlah elok dah baca umbi sudah. Tak ada lain. Itu kekangan-kekangan tahun lepas lah kan. InsyaAllah tahun ni mudah-mudahan tak ada masalah. Kita nak tahu. Seorang baca, yang lain semak. Jangan main bagi-bagi pula. Kau masuk pertama, kau masuk kedua, kau ketiga, kompak kelima. 1, 2 mula. Habis kau jap settle satu juzuk. Jangan nak mengajar khatamnya. Ya, mesti bacaan bersemak. Yang ketiga, bila sebut tentang latihan takwa adalah qanaah, berpada dengan sedikit. Jangan membazir. Kalau kita tengok, bayangkan tahun-tahun sebelum PKP, sebanyak 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari dalam bulan Ramadan. Dalam tempoh sebulan pula berapa? Sebanyak 270,000 tan makanan yang dibuang tu adalah makanan yang langsung tidak diusik. Tak usik makanan tu, buang. Jadi tahun lepas lah kita berjaya jimatkan benda tu. Tu saya cakap dengan sahabat saya kat Soman tu, yang hotel Palm Mall. Anda apa tu? Menghidangkan 7 makanan daripada 7 buah negara. 33 jenis air. 33 kalau minum sesemua tu keluar tu lupa nama dia bin siapa. Dia tahu banyak air minum kan. Tu cabarannya. Kadang-kadang kalau kita tengok kat Kuala Lumpur tu lagi lah kan. Satu kepala RM170 mentadara apa? RM170 satu kepala. Kadang-kadang benda ni mungkin ni hikmah dia PKP tu. Covid ni datang. Apa sebab? Membazir, orang tak ada makanan. Pergi ke hotel. Malu dengan orang putih tu. Orang putih tu buffet, dia ambil sikit duduk makan. Okey, dah habis. Nak lagi tak? Bangun, ambil lagi. Duduk makan. Nak lagi tak? Okey, ambil lagi. Sap makan. Makan ni. Cukup. Enough already. Dia kata, macam tu lah. Orang Taman Bandar Senawang jangan. Sap. Ni weh takkan ambil ayam, sotong, segala binatang ambil. Apa dia? Ambil Dah duduk dekat meja, perjuangan belum selesai.
Mana kau dapat siput sadu tu, nampak pula kek maju kawan tu. Tak balik pintu lah. Lah aduh, oi lah ambil. Boleh habis ke? Tak boleh habis. Daripada pagi menjaga tadi subuh sampai petang asar. Dokek-dokek nak berbuka fil. Allah, kan? Jangan bazi-bazi lagi dah. Sedekah makan mesti sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka, tu namanya pelupusan sisa pepejal. Kau tak habis, kau bagi ke orang, kan? Yang best tu hantar kat masjid lah, kan? Jangan ya. Bukan kata jangan, nak bagi tu bagilah, kan? Ramai orang gemar berbuka puasa di masjid, itu bagilah. Sebelum berbuka tu dah hantar. Tak payahlah hantar yang mahal-mahal pun dah. KFC ke, macam tu, kan? Barulah ramai orang semangat datang buka puasa ke masjid. KFC, kan? Lepas tu ikan siakap empek rasa, kan? Dia empek rasa tu, masam masin manis. Rasa kau empek waktu bayar lain macam rasa, mahal pun, kan? Tu dah, kan? Jadi firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Jadi jangan kita membazir. Dan begitu juga yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Itu latihan dia. Mana amalan-amalan kita buat bulan Ramadan ni, kita nak kumpulkan. Mudah-mudahan kita dapat bersiap sedia untuk hari kebangkitan. Apa Nabi sebut? Orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Dah bersedia. Bukan relax ya. Tu sebab ke masjid Senayan tu, kan? Anda tak anda orang yang buat tu, yang sumbang tu. Tanah ya. Tanah saja 6.5 juta. Masjid 100 juta. Yang paling mahal tu sebab siap satu petak. Anda kata dia mati besok situ tanam. Kita pengusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur, kan? Tapi nak tunjuk anda kan? Tu dia. Bersedia dengan kematiannya. Jadi kesimpulannya lah, kesimpulan puasa ni sebenarnya Allah bagi ruang dan peluang untuk kita jadi lebih baik. Sedekah bulan puasa pahala. Kita semayang lipat kali ganda pahala, kan? Malahan puasa di bulan Ramadan Allah Ta'ala beritahu apa? Aku sendiri yang akan memberi ganjarannya. Semua ibadah lain dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala beritahu setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal 700 kali ganda. Tetapi bagi ibadah puasa, aku sendiri yang akan memberi ganjarannya. Makna lagi dahsyat. Itu sebab jangan kita ambil ringan. Rugi kita. Rugi kita. Bulan puasa ni sedekah banyak sikit. Ni awal bulan RM1, tengah bulan RM1. Pek gaji RM1. Dapat air sina RM1 La ilaha illallah. Kan? Lebihlah sikit, kan? Kos untuk masjid ni bulanan ni, bil elektrik, bil air, berapa sebulan? Lebih kurang berapa? 2,000. 2,000 tu. Bagi tu mam, saya bagi 12,000. Contoh kan. 12,000 setahun memang kita cover mam. Macam tu. Baru steady kan? Tengoklah kan. Tak apalah, tu azam kan, semangat. Mengaji, kita mengaji balik. Ni bila lah khatam Quran? Waktu nikah dulu teh. Habis. Lepas tu tak ada dah, kan. Kan ambil peluang betul-betul. Kan ambil peluang betul-betul. Dia sepatutnya Ramadan itu akan menjadikan kita lebih baik lagi. Seolah-olah seperti tiga jenis binatang. Pertama, nama binatang tu rama-rama. Dia bermula daripada dalam kepompong. Dalam kepompong tak makan, tak minum. Puasa dia dalam tu.
Berminggu-minggu, lama kelamaan akhirnya keluar sayap mak dia terbang lawak dapat dek sabar puasa tu. Yang kedua, ayam mengoram. Cuba tengok sabar dengan orang tolu tu. Kan dengan kehangatan tubuh ibu akhirnya menoteh comel-comel anak ayam tu. Nampak tak? Begitu juga ular sawo. Ular sawo menurut kajian apa? National Geographic Explorer, waktu dia bersalin kulit tu, ada yang paling lama bersalin kulit tu dia tak makan tak minum, dia duduk di situ kan. Paling lama setahun puasa. Bayangkan setahun. Itu yang lembu pun ditelan tu. Dia punya Allah Malaka Sumna itu lain. Kan? Kan? Dia punya lapar tu, lepas bersalin kulit, tapi lepas setahun cuba tengok hasil dia, kulit dia cantik. Macam tu kat kita. Nak pula tahun ni raya jangkaan jatuh hari apa? Tengok raya dijangka pada hari Khamis. Tengok. Ini memang tahun ni nak tengok tuan-tuan. Hari Khamis, hari Jumaat tengok. Lopuk-lopak betul beraya. Hari Khamis, hari Jumaat. Hari raya kedua. Hari raya kedua tu cuba tengok berapa ramai orang terbabas sembahyang Jumaat. Tengok tak tu? Beraya kan? Lah Jumaat ke hari ni? Pijak kan tahulah kan. Dia boleh lah cakap macam tu kan. Macam tu punya togak masjid besar kan tak perasan kan? Ada. Kadang sebulan dah jaga ni. Tagah dak lomang habis kan. Itulah jaga-jaga Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah sekat tu. Saya faham muka-muka subuh nanti tu saya faham. Jadi insya-Allah saya rasa seronok sangat dapat jumpa ni, dapat tengok muka jiran-jiran lama tu yang saya nampak, yang saya perasan kan. Alhamdulillah. Insya-Allah mudah-mudahan Ramadan ni jangan kita jangan kita sia-siakan. Kita kena anggap inilah peluang terakhir kita. Kita tak tahu ada lagi tak peluang lain. Mudah-mudahan inilah peluang yang terbaik untuk kita menjadikan inilah Ramadan yang terbaik. Ramadan terakhir yang terbaik buat kita.